Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini yang pasti mengejutkan seluruh Malaysia. Baru-baru ini Raja Petra Kamarudin telah membuat satu vlog yang telah beliau bongkarkan. Kononnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah makan rasuah sebanyak 66 juta ringgit Malaysia berkaitan dengan LCS. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, berita terkini berkenaan dengan perkara itu daripada bharian.com.my 5 November 2022. Zahid Hamidi berkata, saya akan saman Raja Petra. Baganda tu, pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Raja Petra Kamarudin kerana menuduhnya telah menerima sogokan mencecah jumlah jutaan ringgit berkaitan projek kapal tempur pesisir LCS. Ahmad Zahid menegaskan Raja Petra harus dipertanggungjawabkan. Berikutan ini bukan kali pertama penulis blog tersebut membuat kenyataan seumpama itu yang disifatkan sebagai tidak berasas. Katanya, saya berharap Raja Petra sebelum membuat sebarang tuduhan mesti mengemukakan bukti dan dokumen untuk menyokong dakwaannya, katanya. Tambahnya lagi, jika tidak, saya akan bertindak saman malu terhadapnya. Saya akan meminta peguam saya untuk mengambil tindakan undang-undang ke atasnya, katanya pada satu sidang media di kediaman beliau di sini pada hari ini. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ASPRM mahu bertemu pihak pemberi maklumat atau whistleblower berhubung kes Ahmad Zahid Hamidi dituduh menerima sogokan RM66 juta ringgit Malaysia berkaitan dengan pemerolehan projek LCS. Raja Petra dalam satu rakaman video yang berdurasi kira-kira 6 minit telah mendakwa mempunyai bukti mengenai pembayaran yang dikatakan dibuat kepada Zahid Hamidi antara 2012 dan 2013. Kemudiannya Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki dalam maklum balas kepada New Straits Times pada hari Rabu yang lalu berkata agensi itu bersedia untuk menemui Raja Petra di lokasi pilihan penulis blog berkenaan di luar negara bagi mendapatkan maklumat dan dokumen berkaitan dakwaan terbabit. Mengulas lanjut, Ahmad Zahid mendakwa kebanyakan tuduhan Raja Petra dalam penulisannya adalah berdasarkan pendapat dan andaian sendiri. Katanya, saya mengenali Raja Petra, namun beliau mesti dipertanggungjawabkan kerana membuat tuduhan kepada saya. Penulisannya tidak ada kredibiliti, katanya lagi. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Maka sudah selesai penamaan calon pada hari ini. Ada beberapa rusuhan, bukan beberapa, satu rusuhan sebenarnya yang terjadi di Tenong yang berpunca daripada penolakan pencalonan Datuk Peter Anthony yang menyebabkan penyokong beliau marah betul. Okey, itu adalah berita yang baru diterima, ada rusuhan tapi semuanya dapat disettle dengan baik. Okey. So, yang terbaru ini yang pasti mengejutkan Zahid Hamidi. Zahid kena jawab ini dengan betul ya. PRU 15 wanita BN kecewa parti tidak tepati janji, kata Nuraini Ahmad. Nah, apa cerita dengan Zahid lagi ni? Aduh, Barisan Nasional terkejut lagi kali ini. Wanita Barisan Nasional terkilan
Apabila pencalonan golongan itu pada pilihan raya umum PRU15 tidak memenuhi sasaran 30% seperti yang dijanjikan pucuk pimpinan parti sebelum ini. Aduh, di dalam parti pun tidak tepati janji, macam mana rakyat mau undi ni? Macam mana rakyat mau undi kalau dalam parti sendiri pun wanita Barisan Nasional sendiri pun terkilan dan kecewa dengan tidak tepati janji daripada Barisan Nasional ni. Zahid kena jawab dan juga semua MCA, MIC sila jawab supaya rakyat boleh pertimbangkan mengundi. Menurut pengerusi wanita BN Datuk Seri Noraini Ahmad, pihaknya sedar bahawa fokus untuk memenangkan parti ketika ini lebih menjadi keutamaan. Bagaimanapun, janji itu akan terus dituntut, khususnya melihat kepada beberapa negeri yang masih belum pun dibubarkan. Betul itu. Jadi kalau sudah janji, pastikan ditunaikan. Ini belum manifesto lagi. Masih terdapat 6 negeri yang masih berbaki, belum dibubarkan lagi katanya. Tambahnya, saya dan kepimpinan Wanita Barisan Nasional akan terus tuntut supaya lebih ramai calon-calon wanita dapat diketengahkan dalam 6 pilihan raya negeri yang akan diadakan pada masa akan datang, katanya dalam satu kenyataan pada Khamis. Ujarnya lagi, pihaknya akan memastikan hasrat itu mampu dicapai selari dengan kehendak parti sebelum ini yang ingin menonjolkan lebih ramai golongan wanita. Alih-alih semua janji tidak ditepati. Aduh, patutlah kecewa betul Wanita Barisan Nasional. Ini pasti akan menjadi satu senjata yang akan dipakai oleh pembangkang ataupun lawan kepada Barisan Nasional. Mereka akan kata kalau dalam parti sendiri pun tidak dapat ditepati, apalagi dengan manifesto. Itu akan menjadi senjata nanti itu. Bahaya jugalah. Sebelum ini, majoriti pimpinan parti politik telah meletakkan komitmen untuk memberi laluan lebih ramai calon golongan wanita untuk berada di pentas PRU15. Perkara itu sebelumnya turut juga disuarakan oleh penyandang Parlimen Kuala Kangsar, yaitu Datuk Mastura Muhammad Yazid, yang tidak berpuas hati mengenai kuota calon daripada pergerakan wanita UMNO. Mastura antara beberapa nama dalam kabinet kerajaan yang telah digugurkan sebagai calon PRU15 sejurus selepas pengumuman calon BN yang bakal bertanding pada PRU15. Jadi nampaknya bukan saja tidak ditepati, tapi ada juga orang besar wanita dalam UMNO BN yang turut digugurkan. Salah seorang daripadanya ialah Datuk Mastura Muhammad Yazid yang juga adalah penyandang bagi Parlimen Kuala Kangsar. Kenapa dia digugurkan tidak pastilah apa penyebabnya, tapi memang betul daripada astroawani.com ini dilaporkan PRU15 wanita BN kecewa parti tidak tepati janji. Ini Zaid Hamidi dan MIC, Presiden MIC, Presiden MCA, dan siapa saja yang masih berada dalam Barisan Nasional kena jawab benda ni dengan serius. Kita jumpa lagi. Bye-bye.